Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Allah mempertemukan kita semua dalam satu slot untuk kita memperbincangkan sedikit sebanyak tentang hukum hakam syariat, khususnya dalam jalanan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak pengurusan Madrasah Ahmadiyah Pondok Gunung Payung, kepada pengurusinya, kepada mudirnya, kepada timbalan mudirnya, kepada ahli jawatan kuasanya kerana memberi taklifan kepada saya untuk membicarakan perkongsian pada malam ni. Kalau nak ikutkan kita ni tak layak dan juga kita tak mampulah untuk sama-sama berkongsi pada malam ni, melihatkan kepada kebesaran dan kehaibatan Madrasah Ahmadiyah ni. Tetapi ambo ingin memohon izin dan juga doa daripada guru-guru, tok-tok guru, baba-baba, ustaz-ustaz, ibu ayah sekalian, supaya kita dapat membaca kitab kita ini dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberi keberkatan pada permulaan pembacaan kitab kita dan supaya kita dapat mengkhatamkan bacaan kitab kita pada malam ini. InsyaAllah pada awal perbincangan kita ini, kita telah ditaklifkan untuk membicarakan satu kitab yang agung di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, iaitu satu kitab asas dan juga yang kita namakan sebagai mukhtasar, iaitu satu ringkasan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, iaitu kitab Safinatun Najah. Itu kitab yang masyhurlah di kalangan orang-orang yang mengaji, namanya Safinatun Najah. Dan nama yang sebenar bagi kitab ini ialah Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah, yang masyhur dengan nama Safinatun Najah. Biasalah nama yang panjang kita panggil dengan nama yang pendek. Apa makna dia? Apakah terjemahan bagi nama kitab? Iaitu Safinatun Najah, bahtera penyelamat. Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah, pada membicarakan, pada membincangkan apa yang wajib ke atas seorang hamba terhadap Tuhan dia. Jadi tuan pengarang dia telah memberi kiasan kepada kita seolah-olah kitab dia ni adalah diibaratkan sebagai satu bahtera penyelamat. Siapa yang naik ke dalam bahtera dia ni insya-Allah akan selamat. Sebab apa? Sebab dia akan melaksanakan apa kewajipan yang wajib ke atas diri dia terhadap Tuhan dia. Kerana bila kita ni telah melakukan kewajipan kita kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terlepaslah tanggungan kita. Maka begitulah sebagaimana nama kitab dia ni, dia nak cerita tentang perkara-perkara yang wajib terhadap seorang hamba kepada seorang hamba kepada Tuhan dia. Kitab ini merupakan karangan bagi al-alim al-allamah al-faqih Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'd ibn Abdullah bin Sumaid al-Hadrami, seorang ulama daripada tanah Hadramaut, Yaman. Dia ni seorang yang alim faqih dalam mazhab Syafi'i, yang mana dia ni ada satu kelebihan yang tidak ada pada ulama-ulama yang lain lah kalau kita nak banding, iaitu dia ni orang yang ada kelebihan dan juga ada pengetahuan dalam selok-belok ketenteraan. Kerana dia ni dalam ikutan sejarah telah dihantarkan oleh kerajaan Qatiriyah, iaitu kerajaan yang memerintah Yaman pada ketika tu, untuk mencari tenaga kerja dalam bab selok-belok meriam di India. Dia pergi cari orang yang pandai dalam bab selok-belok meriam ni di India. Kemudian dia diberi tanggungjawab untuk beli peluru meriam daripada Singapura untuk bawa balik ke negeri Yaman untuk menjaga negeri Yaman daripada serangan musuh. Dan hebat dia ni dalam ilmu siasah, dia ni telah dilantik sebagai penasihat kepada Sultan Yaman ketika itu, iaitu Sultan Abdullah bin Muhsin. Sehingga mana Sultan ni tidak akan mengeluarkan sesuatu undang-undang dan juga suatu
arahan, melainkan merujuk kepada Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami. Sehinggalah pada satu tahap Sultan tidak lagi mengambil nasihat dia, maka dia berpindah ke India. Seterusnya dia berpindah ke Jakarta, iaitu Batawi, dan dia wafat di Batawi. Dan dikatakan makam dia tu adalah di bawah mihrab Masjid Jami Al-Ma'mur di Tanah Abang, Jakarta, Betawi di Indonesia. Jadi hebat tak hebat dia ni, dia berkelana daripada negeri asal dia Hadramaut sampai di negeri Nusantara. Jadi kitab dia ni nak membicarakan tentang perkara-perkara yang wajib. Seolah-olah dia nak cerita bahawa kitab ini nak membicarakan ilmu fardu ain. Khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, kita telah maklum perbahasan yang kita nak bincang ini adalah dalam perbahasan ilmu fiqh. Kerana musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia mulakan kitab dia ni dengan perbahasan usul syariah. Dia ceritakan tentang rukun Islam dan juga rukun iman. Kemudian dia masuk dalam perbahasan ibadat dalam mazhab Imam Syafi'i, sehinggalah dia selesai dalam perbahasan bab zakat. Sampai tahap zakat sahaja dia selesai dalam kitab dia. Seolah-olah dia nak cerita apa? Itu adalah suatu kefarduan bagi seorang yang nak mempelajari ilmu fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita kena tahu ada dua perkara hukum belajar ilmu fiqh. Pertamanya ada hukum, iaitu hukum fardu ain, terkena kepada setiap individu untuk mempelajari dia. Itu kita panggil fardu ain. Lagu mana takrifan fardu ain ni? Kita nak tahu lagu mana? Iaitu sekadar untuk mengesahkan ibadat kita. Misalnya kita nak semaya, maka kita kena tahu gapo benda yang perlu kita laksanakan supaya semaya kita sah. Gapo perkara yang kita tak boleh nak buat supaya semaya kita ni boleh jadi batal. Jadi itu adalah kadar fardu ain yang perlu kita belajar dalam ilmu fiqh. Begitu juga kita kena tahu perkara-perkara bagi mengesahkan muamalat kita. Contoh kita nak berjual beli, maka kita kena tahu gapo syarat-syarat jual beli, gapo rukun-rukun jual beli. Sekadar gitu ya, itu adalah yang dinamakan sebagai had fardu ain. Adapun selepas daripada itu dikatakan sebagai fardu kifayah. Hukum dia kita ngaji lebih pada tu adalah sepadat, orang panggil hukumnya fardu kifayah. Dengan maksud ketentuan kefarduan tadi tu bukan terkena kepada setiap individu, tetapi terkena kepada sekumpulan masyarakat dalam sesuatu tempat. Kalau telah ada orang yang telah belajar tahap tu, maka orang lain terlepas daripada tanggungan seksa daripada belajar benda tadi. Contohnya dalam satu kampung kena ada seorang belajar sampailah martabat boleh mengeluarkan fatwa misalnya, ataupun perkara-perkara rumit dalam masalah fiqh, maka orang lain yang tak belajar tu tak ada masalah, kerana kita boleh rujuk kepada dia. Jadi hukum hakim syarak yang berkaitan dengan belajar hukum fiqh ni ada dua lah. Ada satunya orang panggil fardu ain, iaitu perkara yang kita belajar supaya mengesahkan ibadat kita. Begitu juga nak mengesahkan muamalat kita. Adapun selepas daripada tu, orang panggil hukum kita belajar fiqh adalah fardu kifayah, iaitu selepas daripada tu sampailah kita boleh sampai martabat ijtihad, maka itu dikatakan fardu kifayah. Itu sebuah sedikitlah hukum hakim tentang belajar hukum fiqh. Jadi kitab dia ni secara ringkasannya adalah semua lebih kurangnya sebahagian besar yang diceritakan dalam kitab ni adalah hukum yang kita nak belajarnya adalah fardu ain, wajib atas setiap orang tu untuk belajar. Jadi benda fardu ain ni, sebagaimana guru kita kata, Maulana Lutfi Muharram, dia kata belajar fardu ain ni bukan belajar ikut pilihan kita. Dengan maksud kita minat nak ngaji benda tu, kita ngaji, tak boleh. Bila kata fardu ain, maka wajib kita kena belajar dan usaha kena belajar juga. Kerana kalau kita tak belajar benda fardu ain tadi, maka tak sah ibadat kita, tak sah muamalat kita nak buat. Jadi kefarduan tentang fardu ain kita kena tahu. Nah, itu satulah. Kemudian kita nak tahu kitab kita ni nak bicara tentang hukum fiqh. Jadi hukum fiqh ni sebagaimana ditakrifkan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, dia kata fiqh adalah satu ilmu tentang hukum hakam syarak yang dibangsakan kepada amali, iaitu praktikal. Dia lebih kepada hukum hakam yang berbangsa praktikal, amali. Kerana hukum hakam syarak ni dia pecah tiga. Ada satunya berkaitan dengan i'tiqad, maka itu tak dibicarakan dalam ilmu fiqh, itu dibicarakan dalam ilmu usuluddin. Yang keduanya hukum hakam syarak yang berkaitan dengan amali, perbuatan kita, semaya yang zahir, puasa, zakat, haji, nikah kahwin, maka itu dibicarakan dalam ilmu fiqh.
Dan yang ketiga, ada kalanya hukum hakam syarak tadi itu berkaitan dengan amal hati. Maka itu dibicarakan dalam ilmu tazkiyah, dalam ilmu tasawuf. Maka kita kena kenal had sesuatu ilmu supaya kita tak celaru. Nah, hukum fiqh ni, maudhu' perbincangan dia adalah perbuatan mukallaf dari sudut perbuatan. Jadi secara zahir kita akan hukum berdasarkan hukum-hukum hakim fiqh. Itu sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Kasani rahimahullah, dia ta'rifkan ilmu fiqh ni sebagai ilmu halal wal haram wa ilmu syara'i' wal ahkam. Dia kata ilmu fiqh ni adalah ilmu nak mengenal hukum hakim tentang halal dan juga haram. Begitu juga ilmu tentang syariat dan juga hukum hakam. Sebagaimana hadis baginda Nabi SAW, Nabi nak cerita tentang kelebihan Sayyidina Muaz bin Jabal. Nabi kata, a'lamukum bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Nabi kata orang yang alim di kalangan kamu tentang halal dan juga haram ni adalah Sayyidina Muaz bin Jabal. Jadi Imam Kasani dia ambilkan berdasarkan hadis tadi, dia nak cerita hukum hakim fiqh ni, kita nak tahu tentang halal dan juga haram. Benda ni boleh buat atau benda ni tak boleh nak buat. Jadi gitulah fiqh ni berkisar tentang perkara yang kita boleh buat, benda yang kita tak boleh nak buat. Jadi berdasarkan takrifan di sisi Al-Imam Al-Kasani, begitulah. Jadi ilmu fiqh ni berdasarkan takrifnya tadi, kita boleh tahulah ilmu fiqh ni ada banyak nama. Antara lainnya ilmu fiqh, ilmu hukum hakim syarak, ilmu halal juga haram. Dan dalam mazhab Hanafi dia bagi dua. Ada ilmu fiqh akbar dan juga ilmu fiqh asghar. Kalau ilmu usuluddin tu dinamakan sebagai ilmu fiqh akbar kerana membicarakan tentang orang panggil nak mengesahkan keimanan seseorang. Adapun ilmu fiqh kita mengaji ni dinamakan sebagai ilmu fiqh asghar di sisi mazhab Abu Hanifah, ataupun kita namakan juga sebagai furu'uddin, iaitu cabang-cabang bagi agama. Kitab yang kita pilih pada hari ini ialah Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi Limaulah, iaitu suatu kitab yang merupakan pegangan di kalangan pelajar-pelajar tuntutan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dan dia adalah satu kitab rujukan utamalah bagi mereka yang mula nak belajar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa kita pilih kitab ni? Walau kitab ni kita Arab, mungkin susah nak belajar kitab Arab. Jawapannya adalah kerana kitab ni masyhur dan dia juga telah diterjemahkan kepada banyak bahasa. Antaranya bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Jawa ada, bahasa Cina, Sunda, Inggeris. Melihatkan kepada keikhlasan tuan pengarang. Maka orang menerima kitab ni dengan hati yang terbuka, dipelajari di madrasah-madrasah dan juga ribat-ribat di negara-negara Arab, dan juga tak ketinggalan di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, di Fatani, di Brunei, di Singapura, bahkan di Afrika sekalipun, di Somalia, di Ethiopia, Kenya dipelajari kitab ini. Dan kitab ini kerana kemasyhuran dia tu, ramai para ulama telah mensyarahkan dalam syarahan-syarahan mereka lah. Antara syarahan yang utama adalah Kashifatus Sajah, Syarah Safinatun Najah, karangan bagi Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kitab ni merupakan syarahan pertamalah bagi Safinah, dan juga banyak masalah-masalah dan juga fawaid diceritakan dalam kitab tadi. Begitu juga kitab Nailur Raja, syarah bagi Safinatun Najah bagi Sayyid Ahmad bin Umar Al-Syatiri. Kitab ini dijadikan muqarrar pengajian di negeri Yaman. Begitu juga di madrasah-madrasah kerana ibarat dia tu mudah, dan juga membantu para pelajar kerana didatangkan dengan takrifan-takrifan di dalam ilmu-ilmu fiqh. Begitu juga lah ada kitab Sulamur Raja, Ghayatul Muna, Manarul Huda. Banyak syarahan-syarahan yang boleh kita ambil sebagai rujukan untuk kita pelajari kitab ni. Tak ketinggalan juga dalam bahasa Melayu, kita ada syarahan bagi guru kita Syekh Ustaz Muhammad Mahathir Jur dalam karangan dia iaitu Misbahud Duja, Syarah Safinatun Najah. Itu merupakan satu syarahan dalam bahasa Melayu yang amat lengkap untuk kitab ni. Saya sarankanlah siapa-siapa yang ingin mempelajari kitab ni boleh memiliki kitab tersebut. Jadi kitab ni nak bicaranya tentang ibadat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kita sedia maklum dalam ilmu syariah ni kita bagi pada 4 lah. 1/4 kita nak membincangkan tentang ibadat, iaitu tentang soal semaya, bab zakat, bab haji, bab umrah. Itu tentang bab ibadat. Yang keduanya kita nak membincangkan tentang muamalat, iaitu tentang hubungan antara sesama manusia. Kerana manusia ni kadang-kadang dia nak memberi
nak ada hubungan antara satu sama lain. Misalnya dia nak makan, maka dia kena beli. Maka ada hubungan interaksi antara seseorang dengan seorang yang lain. Maka itu dibicarakan tentang hubungan antara seseorang tadi dengan orang lain dalam perbahasan muamalat. Kita ada perbahasan tentang jual beli, kita ada sewa menyewa, kita ada bab upah, kita ada bab syarikat. Maka itu dibincangkan dalam bab muamalat. Yang ketiga, orang panggil rubuk munakahat, iaitu tentang hubungan perkahwinan antara sesama lelaki dan juga perempuan. Maka dalam perbahasan munakahat dibincangkan perbahasan tentang nikah kahwin, tentang khitbah, pertunangan. Kalau ada masalah dalam perhubungan nikah kahwin, maka akan ada pula tentang cerai, tolak, zihar dan sebagainya lah, diceritakan dalam perbahasan munakahat. Dan bahasan yang keempat di dalam bab hukum hakim ni, kita bicara dalam bab jinayat. Kerana manusia ni dia ada emosi, kadang-kadang dia marah, akan menimbulkan permusuhan dan juga perbunuhan. Maka kita akan bincang tentang hudud, ta'zir, qisas dalam bab jinayat. Jadi kita ni hanya membicarakan tentang ibadat. Lebih-lebih lagi perkara ni adalah perkara yang harian yang kita alami. Sebab itu musannif hanya menceritakan tentang sampai bab zakat. Dan ulama-ulama lain menambahkan perbahasan tentang puasa misalnya, dan juga perbahasan tentang haji. Maka ada setengah-setengah nuskah bagi Safinatun Najah hanya sekadar bab zakat, ada nuskah yang lain sampai perbahasan tentang puasa dan juga haji. Sebab apa musannif tak cerita tentang bab puasa, bab haji? Kerana puasa ni berlaku dalam sekali setahun sahaja, iaitu ketika mana bulan Ramadan. Jadi kewajipan tu hanya sekali setahun. Begitu juga haji. Haji ni tak wajib bagi semua orang, kerana hanya yang mampu saja untuk melaksanakan haji. Tetapi dalam bab sembahyang misalnya, benda ni adalah perkara yang basic, perkara harian yang semua orang terlibat. Maka dia adalah satu fardu ain ke atas setiap orang. Sebab itu kalau kita belajar dalam ta'limul muta'allim, ni kita namakan sebagai ilmul hal, iaitu pengetahuan tentang perkara yang kita terlibat dalam kehidupan seharian. Contoh, kita nak berjual beli seorang tu dia berbisnes, maka wajib bagi dia untuk mempelajari tentang hukum hakim bisnes, iaitu dalam bab muamalat. Sebab kalau dia tak belajar, maka dia akan terjerumus dalam permasalahan dalam hukum hakim. Bagi orang yang nak kahwin, maka wajib bagi dia untuk mempelajari tentang hukum hakim perkahwinan. Bagi orang yang tak kahwin, dia tak wajib lagi belajar. Begitu juga tentang haji misalnya. Selagi mana dia ni tidak wajib haji, maka dia tak wajib belajar tentang haji. Bila sampai tahap supaya dia ni boleh melaksanakan ibadat haji, maka ketika itu wajiblah untuk dia mempelajari ilmu haji. Baik, InsyaAllah tanpa kita melengahkan masa lah, kita akan cuba baca kitab kita ni, dan kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan untuk kita sempurnakan pembacaan kitab kita ni, sehinggalah kita dapat mengkhatamkan bacaan kitab kita ni, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif rahimahullahu ta'ala, pengarang, sebagaimana adab pengarang kitab-kitab yang lain, dia memulakan kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mula kitab dia tu dia datangkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Tujuan utamanya adalah kerana dia nak mencontohi cara susunan ayat Al-Quranul Karim dalam mushaf. Bila kita buka mushaf, ayat pertama yang kita jumpa adalah Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dalam surah Al-Fatihah. Itu dari sudut susunan ayat Quran dalam mushaf. Ada setengah ulama kata musannif juga tiru cara susunan penurunan Al-Quranul Karim. Kerana pada penurunan pertama Al-Quranul Karim secara pukal sekaligus daripada Baitul Izzah kepada Luh Mahfuz diturunkan sekaligus, maka permulaan ayat yang mula-mula adalah suratul Fatihah, yang mana ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada penurunan kedua daripada Luh Mahfuz ke dalam hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam secara beransur-ansur, maka awal ayat yang turun sebagaimana yang telah kita sedia maklum, iaitu 5 ayat pertama daripada suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Ta'ala suruh Nabi kita baca dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Jadi berdasarkan
tertib ayat Al-Quran dalam mushaf, begitu jugalah penghimpunan Al-Quran tadi. Maka musannif nak tiru cara susunan Al-Quran, maka dimulakan juga penulisan dalam kitab dia dengan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kerana mencontohi perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam sirah diceritakan bahawa setiap kali Nabi ni nak menulis, nak memulakan penulisan dan juga surat-surat Nabi, Nabi telah menyuruh penulis Nabi untuk memulakan surat dan juga warkah Nabi dengan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya sebagaimana surat yang dihantar kepada Haikal, iaitu Herakl, Raja Mesir. Ketika itu, maka Nabi suruh katib, iaitu penulis, yang kita namakan lah ni sebagai sekretari lah, penulis Nabi, SU Nabi, untuk memulakan warkah surat Nabi itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi ni ada sekretari, kerana kita telah sedia maklum bahawa Nabi ni al-ummi. Nabi ni tak pandai membaca dan juga tak pandai menulis, yang mana ia merupakan satu sifat kesempurnaan bagi Nabi. Kerana kalau Nabi ni boleh baca, boleh menulis, maka orang kafir akan mempertikaikan kenabian Nabi. Kerana mungkin Nabi ni boleh baca tentang agama-agama samawi yang lain sebelumnya. Contohnya Nabi boleh baca kitab Taurat, Nabi boleh baca kitab Injil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan hikmah Nabi ni al-ummi. Nabi ni tak pandai baca, tak pandai nulis, kerana nak jaga perkara tadi itulah antara hikmah yang diceritakan oleh para ulama. Jadi Nabi ni ada beberapa orang yang di kalangan para sahabat yang Nabi lantik sebagai penulis wahyu, misalnya penulis kitab-kitab Nabi, iaitu surat-surat untuk dihantarkan dakwah kepada raja-raja dan juga para pemimpin pada ketika itu untuk mengajak menganut agama Islam. Jadi dalam sejarahnya, dalam sirah dinyatakan begitulah, Nabi suruh dimulakan warakah dan juga surat tadi itu dengan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Benda ini dinyatakan dalam kitab Manarul Huda, syarah bagi Safinatun Najah bagi Syekh Muhammad Amu. Sebab yang ketiganya, kerana beramal dengan suatu hadis baginda Nabi SAW, yang mana hadis ini masyhur di kalangan orang-orang yang mengaji, iaitu satu hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Apa maksud hadis ni? Iaitu Nabi kata setiap amalan, setiap perbuatan yang mempunyai harga di sisi syarak. Syarak tengok benda tadi itu ada kemuliaan, ada harga, ada keutamaan. Yang mana setiap amalan tadi yang tidak dimulakan padanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi kata aqta, yakni terpotong. Ada riwayat lain Nabi kata abtar, terputus ekor dia. Ada riwayat lain yang Nabi kata ajzam, iaitu kudung tangan dia. Yang mana semua riwayat tadi memberi maksud bahawa perbuatan tadi itu maqtu'ul barakah wa qalilun naf'i, yakni terpotongnya berkat dan juga kurangnya manfaat kepada amalan yang dia buat tadi. Walaupun pada zahirnya kalau kita buat satu perkara kita tak baca bismillah, kita rasa sempurna, tapi secara hakikatnya akan ada kekurangan yang ada pada perbuatan tadi. Jadi berdasarkan hadis tadi, maka musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mulakan kitab dia ni tadi dengan perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Memandangkan kitab kita ni nak bicara tentang hukum hakim fiqh, maka eloklah kita bincangkan perbahasan Bismillahirrahmanirrahim ini mengikut sudut fiqh, iaitu kita bincangkan apakah hukum hakam yang berkaitan tentang pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim ni boleh diringkaskan kepada basmalah. Orang panggil nama ringkasan bagi Bismillahirrahmanirrahim adalah basmalah, iaitu dinamakan sebagai Nahtil Arabi. Orang Arab ni dia ada satu uslub bahasa yang nak meringkaskan sesuatu yang panjang jadi pendek, yang dinamakan sebagai nahat. Sebagaimana kita sedia maklum lah, contohnya bila kita kata hayy ala, misal hayy ala ni merupakan satu ringkasan bagi hayya ala solah, hayya ala falah. Begitu juga hasbala, iaitu ringkasan bagi hasbiyallah, hasbunallah. Ataupun hamdalah, ringkasan bagi alhamdulillah. Ataupun kita kata haulaka, ringkasan bagi la haula wala quwata illa billah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah kita boleh ringkaskan kepada basmalah. Jadi kalau kita sebut basmalah, iaitu satu ringkasan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayatnya bila kata basmalah tu adalah secara penuhnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum hakim baca bismillah ni
Sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata ada 4 hukum. Pertamanya, wajib kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila wajib kita baca Bismillah? Iaitu bila mana kita semaya, kita kena baca suratul Fatihah. Kerana surah Fatihah ni adalah satu rukun dalam semaya dah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di sisi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah, Bismillah itu adalah salah satu daripada ayat daripada suratul Fatihah. Maka atas mazhab kita wajib bila mana kita semaya kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dalam mazhab lain, misalnya dalam mazhab Hanafi, mereka berpandangan bahawa hanya sunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana di sisi mereka, dia kata Bismillahirrahmanirrahim ni bukanlah ayat daripada suratul Fatihah. Jadi perbincangan itu panjang lah dalam kitab-kitab yang besar. Tak layaklah hamba nak cerita sini. Cuma nak katanya sebagai satu makluman bahawa di sisi kita orang yang bermazhab Syafi'i, bahawa wajib kita baca Bismillahirrahmanirrahim tak kala mana kita baca suratul Fatihah dalam semaya. Kerana ia adalah salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Itu satu situasi yang kata wajib kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada situasi kedua, iaitu bila mana kita nazah nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana asalnya hukum Bismillah ni adalah sunat. Contoh kita nak makan, jadi sebelum kita makan tu kita sunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi seorang ni dia bernazar, dia kata aku nak baca Bismillahirrahmanirrahim, wajiblah ke atas diri aku untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku bernazar nak baca Bismillah. Maka ketika tadi wajib dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu hukum, iaitu wajib kita baca Bismillah bila mana kita buat perkara yang wajib. Yang keduanya, hukumnya adalah haram kita baca Bismillah bila kita buat sesuatu perkara yang haram li dzatih. Perkara tadi secara zatnya adalah haram. Misalnya lagu mana? Kita nak minum arak. Jadi arak ni hukumnya adalah haram. Haram kita minum arak. Maka sebelum kita nak minum arak tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke tidak? Hukumnya adalah haram. Haram kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita minum arak. Waliyadzubillah lah. Kita kiaslah benda-benda lain. Contohnya zina. Waliyadzubillah, zina ni haram bagi kita dah. Maka bila mana seorang tu nak zina, misalnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, nak tunjuk alim, maka ketika tu haram dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebagai ulama kata, kalulah ada niat istihza, iaitu niat nak memperendah-rendahkan ataupun nak memperhinakan pembacaan Bismillah tadi, maka boleh jatuh kufur kerana dia telah bermudah-mudah dan juga bermain-main dengan agama. Jadi bila mana kita nak buat perkara yang haram, maka ketika tu haram untuk kita baca Bismillah. Kita nak ngopak ke orang, kita nak nipu orang, maka ketika tu tak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca, dapat dosa. Hukum ketiganya karahah, iaitu makruh. Bila kita buat perkara-perkara makruh lidzatih, zat perkara tadi adalah perkara makruh. Misalnya lagu mana, sebagaimana diceritakan oleh para ulama, kita tengok kemaluan kita tanpa hajat. Bila kita tengok kemaluan kita ni tanpa hajat, hukumnya adalah makruh. Syarak tak suka kita buat perkara tadi. Maka bila kita nak buat perkara-perkara makruh ni, tak disunatkan untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan hukumnya adalah makruh. Antara lain, bila mana kita memindahkan perkara najis. Misalnya, orang zaman dulu ke, ataupun zaman lain ni lah, dia kerja dia adalah memindahkan najis haiwan misalnya. Maka bila mana dia nak memindahkan najis haiwan tadi tu daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain, maka tidak disunatkan bagi dia untuk baca Bismillah ketika tu. Kalau dia baca, hukumnya adalah makruh. Harapnya faham lah tu di situ. Bila mana kita nak buat perkara makruh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum yang keempat, iaitu hukum asal bagi Bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah. Bila kita buat perkara-perkara yang ada kelebihan di sisi syarak, iaitu perkara-perkara selain daripada yang abang sebut tadi itulah. Contohnya kita nak berwuduk, sebelum kita ambil semaya, sunat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Antara lain, kita nak belajar misalnya, kita nak menulis, kita nak makan, maka sebelum kita buat perkara-perkara tadi, maka sunat untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab Bismillahirrahmanirrahim ni hanya ada 4 perkara tadilah hukumnya, iaitu wajib, haram, makruh dan juga sunat. Tidak ada hukum harus. Kerana
Para ulama antara lainnya Syekh Bujairimi, dia kata asal perkara tadi itu adalah sunat, maka dia tidak didatangkan dengan hukum yang rendah daripada sunat, iaitu perkara harus. Maka ketika tu atas pendapat yang rajih di sisi mazhab kita, hukum hakir tentang Bismillahirrahmanirrahim ni ada 4, iaitu ada ketikanya wajib kita baca bismillah, ada ketikanya haram kita baca bismillah, ada ketikanya ada ketikanya makruh, ada ketikanya sunat. Cuma bila kita kata sunat, para ulama dalam mazhab kita Asy-Syafi'iyah, dia letak 3 syarat untuk kata sunat kita mulakan perbuatan kita tadi tu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syarat pertamanya sebagaimana diceritakan dalam hadis, mestilah perbuatan tadi tu ada harga di sisi syarak. Ada harga di sisi syarak. Dengan maksud perkara tadi tu bukan perkara yang haram, bukan perkara yang makruh, dan juga bukan perkara yang tak mendatangkan manfaat kepada diri kita. Maka kalau perkara haram seperti zina tadi, ataupun minum arak, maka tak sunat kita baca bismillah, bakal jadi haram. Kalau perkara makruh, contoh tadi kita tengok kemaluan kita tanpa hajat, maka ketika tu tak sunat baca bismillah, bakal makruh. Begitu juga perkara-perkara yang tak datangkan manfaat kepada diri kita, begitu jugalah tak sunat untuk kita datangkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang kedua, iaitu bukanlah perkara tadi itu adalah zikir yang semata-mata zikir. Sebab zikir ni dibagi 2. Ada zikir yang semata-mata zikir, ada zikir yang juga merupakan perkara yang lain. Kalaulah perkara tadi itu semata-mata zikir, contohnya tasbih, kita zikir lepas maya, kita tasbih subhanallah, subhanallah. Ataupun tahlil, kita tahlil la ilaha illallah. Ataupun kita nak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad misalnya. Maka ketika tadi tak disunatkan untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita datangkan dengan zikir-zikir tadi. Kerana Bismillahirrahmanirrahim tu adalah zikir, dan juga amalan-amalan tadi pun adalah zikir. Jadi tak berhajat kepada kita mulakan dengan zikir yang lain. Maka masuk terus kepada benda yang kita kosakkan. Jadi kalaulah benda tadi tu bukan zikir asal, ataupun dia ni zikir tapi bukan semata-mata zikir, contohnya ayat Quran. Dia zikir dan juga ayat Quran. Dia bukan semata-mata zikir. Misalnya kita nak naik kenderaan, maka kita digalakkan untuk kita baca doa, baca zikir, iaitu Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu adalah satu zikir, dan pada masa yang sama ia juga merupakan ayat Al-Quran. Jadi kalaulah dia ni bukan semata-mata zikir, sebagaimana yang kita nyatakan tadi, subhanallah ke tahlil ke, tapi dia ni juga adalah sebahagian daripada ayat Quran misalnya, maka ketika tu sunat untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kerana dia ni bukan semata-mata zikir. Jadi kalau kita nak baca Quran misalnya, maka sunatlah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kerana Quran tu bukan semata-mata zikir saja, tetapi dia adalah Al-Quran juga. Syarat yang ketiga, bahawa janganlah syarak telah jadikan bagi perbuatan tadi ada permulaan yang khusus bagi perbuatan itu. Misalnya lagu mana? Khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat, bila mana Tok Khatib naik atas mimbar nak baca khutbah, perkara pertama yang dia kena baca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Permulaan bagi khutbah adalah dengan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. Dan ia merupakan satu rukun bagi khutbah. Jadi syarak telah letakkan permulaan bagi khutbah adalah dengan baca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika itu berdasarkan syarat tadi, bahawa janganlah syarak telah letakkan pada perbuatan tadi ada permulaan yang lain, permulaan yang khusus bagi perbuatan tadi. Maka ketika tu tak sunat bagi Tok Khatib bila mana dia naik atas mimbar, dia nak baca khutbah, untuk baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum dia baca khutbah. Bila dia naik atas mimbar tu juga selalu dah. Lepas bel juga, kalau Jumaat bel yang kedua juga, Alhamdulillahirabbil alamin. Agak-agak nampak tu dah. Yang ketiga, misal yang lain, contohnya semaya. Sebagaimana kita telah sedia maklum, takrif bagi semaya ni aqwalun wa af'alun muftatahun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, iaitu perbuatan dan juga perkataan yang dimulakan dengan takbir dan juga disudahi dengan salam. Jadi semaya ni permulaannya adalah dengan takbir. Bila mana kita akad takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar tu,
Bila mana kita sebut takbir Allahu Akbar, maka kita telah masuk dalam semaya. Maka permulaan semaya adalah dengan kita baca takbir. Kerana bila kita takbiratul ihram, kita telah masuk dalam semaya dan kita telah haram untuk melaksanakan perkara-perkara yang halal sebelum kita semaya. Bila kita angkat takbir, kita baca Allahu Akbar, ketika tu kita tak boleh nak makan, kita tak boleh nak kecek, kita tak boleh nak gerak lebih. Maka ketika itu kita telah masuk dalam satu ibadat yang khusus, iaitu semaya. Maka permulaan semaya adalah dengan takbir. Maka ketika tu tak sunat untuk kita nak semaya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana permulaan bagi semaya itu adalah permulaannya dengan takbir. Jadi tak perlu kita baca Bismillahirrahmanirrahim lah. Ni biasa kita duk buat kan. Biasa nak semaya tu kat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa hukumnya? Iaitu tidak disunatkan ketika tu untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Supalah juga dengan azan. Misalnya azan, kerana azan dimulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan takbir juga. Maka ketika tu tak disunatkan untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khulasahnya, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, ada 3 syarat untuk kita mula nak baca Bismillahirrahmanirrahim supaya jadi sunat. Syarat pertama, mestilah perbuatan tadi tu ada saranan atau juga kita kata ada kelebihan di sisi syarak. Maksudnya syarak menggalakkan perbuatan tadi, ada kelebihan di sisi syarak. Bukan perkara yang haram, bukan perkara yang makruh, dan juga bukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita. Itu syarat pertama. Syarat yang keduanya, bahawa bukan semata-mata zikir. Jadi kalaulah perkara tadi tu semata-mata zikir, tak sunat bagi kita untuk mulakan perbuatan kita tadi tu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang ketiga, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, iaitu jangan syarak menjadikan sesuatu itu ada permulaan yang lain daripada Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika tu, bila ada permulaan yang lain, maka kita mulakan dengan permulaan tadilah. Misalnya kita kata tadi, khutbah Jumaat misalnya, maka kita mulakan dengan Alhamdulillah. Ataupun kita semaya, maka kita mulakan dengan takbir selalu. Kita tak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita semaya. Adapun amalan kita duk baca surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ataupun kita ta'awuz sebelum semaya tadi tu, itu merupakan doa sebelum semaya, tak masuk semaya lagi. Kerana kita nak berlindung diri kita daripada gangguan syaitan, maka tak ada masalah, sunat kita baca. Cuma bila nak semaya tu, tak disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu takbir Allahu Akbar, tak sunat. Habis itu adalah sebahagian perbahasan tentang Bismillah. Cuma timbul persoalan bila mana kita kata sunat, kita nak buat sesuatu perkara, kita baca Bismillah. Tapi kadang-kadang kita jadi terlupa nak baca Bismillah. Misalnya kita makan, ni biasa berlaku lah. Kita makan, kita tak ingat nak baca Bismillah. Dia 2-3 suap, kadang-kadang dia nak habis dah pinggir tu. Lauk habis dah, nak nambah kali kedua dah, baru teringat nak baca Bismillah. Apa hukum dia? Para ulama kata sunat juga kita datangkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada pertengahan amalan kita tadi. Supaya apa? Supaya tidak sunyi amalan kita tadi tu daripada keberkatan Bismillahirrahmanirrahim. Ada setengah ulama kata kita sunat baca Bismillah fi awalihi wa akhirih, iaitu dengan nama Allah Ta'ala pada awal perbuatan tadi dan juga pada pengakhirannya, supaya dapat keberkatan. Jadi kalau kita terlupa, sunatlah kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim, ataupun kita baca Bismillah fi awalihi wa akhirih. Ni boleh rujuk dalam satu kitab, iaitu Risalatul Kubra bagi Al-Imam Muhammad bin Ali As-Sabban. Dinyatakan perbahasan Bismillah secara panjang lebar. Jadi dalam kesempatan kali ni tak ada lah kita nak cerita semua tentang hukum hakam Bismillah. Memandangkan kitab kita ni pun kitab mukhtasar, kitab ringkasan, kitab asas bagi kita nak mendalami ilmu hakam tentang ibadat dalam mazhab Syafi'i. Jadi sekadar tu ialah kita boleh nak syarah, dan juga selebihnya kita tengok balik risalah-risalah, kitab-kitab syarah bagi perbahasan-perbahasan ni. Dalam perbahasan Bismillah ni panjang, banyak kitab-kitab yang membicarakan tentang perbahasan tu. Bagi orang yang belajar, khususnya pelajar-pelajar pondok ataupun pelajar-pelajar ilmu, maka kita kena rujuklah kitab-kitab tadi. Dan memadalah bagi orang awal kita tahu lebih kurang ginilah perbahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada perbahasan-perbahasan yang lain tu, insya-Allah lah kita akan cuba selami dan juga kita mendalami secara lebih mendalam selepas ni.
Dan kita akan sentiasa sebut juga dalam perbahasan ilmu fiqh ni, kita akan sentiasa dengar beberapa istilah yang diguna pakai ke dalam bidang fiqh. Antara lainnya tentang kewajipan, wajib, haram, sunat, makruh. Benda ni adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Jadi benda ni akan kita bicara situlah. Dalam fiqh ni kita bicara 5 hukum ni ya sama. Adakah kita boleh buat perkara tadi, adakah kita tak boleh buat, halal, haram, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu adalah perbahasan dalam ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh ni adalah satu ilmu yang penting untuk kita pelajari dan kita kena tahu supaya amal ibadat yang kita laksanakan menjadi sah dan juga tidak terbatal dan diterima amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandangkan ini adalah kelas yang pertama dan juga sebagai nak memperingati nak panah, maka ambo rasa sekadar itulah yang ambo boleh kongsikan bersama-sama dengan hadirin hadirat sekalian. Apa yang kurang tu atas diri ambo lah, yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ambo harap-harap sungguh tutup guru, ustaz, apa-apa yang ada dengar ni, mungkin mendengar juga, kalau ambo ada silap ataupun ada kesilapan, tersasul perkataan, supaya memperbetulkan kesilapan ambo, dan insya-Allah kita akan cubalah selu-selu berbincang sama-sama perbahasan dalam kitab Safinatun Najah. InsyaAllah lepas ni kita akan semakin lajulah sikit baca, dan kita doalah supaya boleh khatam kitab kita ni. Memandangkan ni hanya adalah mukaddimah bagi perbahasan ini. Ambo minta maaf banyak atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.